لا غبرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل منفع يا من أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa hlul 'uqdatam min lisani wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari sabda Rasulullah SAW, syirarul nas syirarul ulama. Syirarul nas ila syirarul ulama. Jahat segala manusia dengan sebab jahat segala ulama. Dan ulama bila mendiamkan diri dengan kemungkaran yang berlaku dan dia tidak menjalankan tugas amanah menyampaikan ilmu, maka silakan menjadi rosak. Jadi maknanya ulama memainkan peranan besar. Ya, kalau dia elok, jangan elok. Kalau dia bermasalah, bawa kita menjadi masalah. Sebab itu dia panggil kepada tanbih hadis. Dia menuntut ilmu ulama, bila dia menuntut ilmu kerana Allah, insyaAllah dia lebih baik. Ya, mula sekali menuntut ilmu. Bila hadis yang dikatakan al-ulama, apabila dia mencari ilmu tadi, kerana wajah Allah, kerana Allah Ta'ala. Al-alim iza arada bi'anihi wajah Allah abahu kulli syai', wa iza arada an yusila min tunus aba min kulli syai'. Orang alim yang apabila dia minta ilmu waktu mula-mula dia mencari kerana Allah, maka dalam ini karamah turun kepada dia Islam. Dan apabila dia mencari ilmu sebaliknya, ayat sirabil kunus untuk menghimpun gedung harta dunia yang sedikit, maka Tuhan palingkan dia takut dengan orang. Kita akan jaga sebenarnya. Itu di antara musibah besar kepada orang alim apabila qalbi tidak betul dengan Tuhan. Pada mencari ilmu, betulkan niat semua betul semata kerana Allah untuk mendampingkan diri kepada Allah, ya, dan beri pemerintahan sebelum jadi jalan makrifat yang sebenarnya. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hai orang yang menanggung ilmu, amalkan oleh kamu dengan dia. Maksudnya orang alim ini orang yang mengamalkan barang yang diketahui dan mewafatkan ilmunya dan amalnya. Bahkan ilmu dan amal itu juga orang alim yang sebenar. Al-ilmu inqaranat al-khasyah falak wa illa fa'alayka. Bila ta'ila sekan izwad al-ilmu inqaranat al-khasyah. Ilmu yang kamu cari menyertai kamu rasa turun dengan Allah Ta'ala, maka falakah ilmu itu memanfaatkan kamu. Wa illa jika tidak mencari ilmu tapi tak ada perubahan, cuma saja itu ilmu. Ya, lebih lagi niatlah untuk dapat bangun lagi semua. Ma'alaika memberi mubarak besar kamu. Ya, saya nak Ali kata, tengok kalau betul apa yang mutabik muafakan antara amal dan ilmu, maka itu diterima. Kalau tidak, maknanya ada masalah besar. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hai orang yang menanggung ilmu, amalkan olehmu akan dia. Bahwasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahui dan pula muafakat ilmunya dan amalnya selagi. Dan lagi akan datang beberapa kaum yang menanggung mereka akan ilmu, tiada melalu akan tulang halkum mereka itu menyerahi amal mereka itu akan ilmu mereka. Dan datang mendapat ilmu, tapi ilmu masuk bulan lepas tulang halkum, nah dia punya tindakan adalah ilmu. Tak sama dengan apa yang dia belajar, tak sama ilmu yang diberi. Waktu menyerahi rahsia yang mana kalbi di dalam hati akan nyata mereka itu. Duduk mereka itu berkeliling, ya,
mati setengah mereka itu atas setengah. Kamu makan, kamu mati. Mana mereka sama dia bergasak, kami. Hingga bawa seseorang laki-laki senyemara atas orang yang sekedudukan, bawa duduk ia kepada orang lain. Sehingga sama-sama alim dia berhenti sama dia. Tak lagi kata mari mana buat. Jadi bosan. Yang bila niat tak ikhlas jadi itu. Dia orang tu ada guru gaman, orang mati bawa belajar Malaya dia makan. Dia nak supaya orang belajar dengan dia. Aku tak betul. Itu sebabnya ramai ulama lagi ramai orang bantu orang lagi bersyukur. Ya, menjawab itu pun tak berat dalam ramai orang buat kerja yang suruh oleh Rasulullah SAW. Dan tinggalkan akan mereka itu. Kalau jadi ulama ni jangan pakai mana-mana, jangan ikut menyesatkan kita. Dan tiada naik amalnya daripada majlis mereka itu yang demikian kepada Allah SWT. Sebab ada hasad dan dengki. Hasad dengki lagi apa? Ini beli kalau ada hasad dengki amal itu tolak. Dan kata Sufyan rahimahullah ta'ala, jadi bertambah hamba ilmu, melainkan bertambah dunia, gemar melainkan bertambah bertambah jauh. Dia ilmu, tapi qalbi dia itu lagi minat kepada dunia. Maka sebenarnya dia makin jauh dengan Allah SWT. Kalau boleh baca ayat Quran, boleh baca hadis, boleh ceramah, tapi qalbi sebenarnya dia jauh. Dan kami mohonkan Allah Ta'ala, mana kita mohon kepada Ta'ala bahawa memberi taufik akan kami, ya, kata Tuan Pengarang Sinar Allah SWT, dengan kurnianya bahawa jadikan barang yang kami ketahui hujah bagi kami, dan bahawa jangan jadikan hujah atas kami. Ya, hujah bagi kami dalam dimanfaat. Kalau hujah ala tu ala dimudar, mudarat itu maksud. Apa mudarat? Sudah ajar kalian. Dalam hadis sahih dan Riyadhus Shalihin, tempatan dari kufirna. Satu, orang dia pusing dalam neraka, tempatan dari kufirna dia pusing sehingga terbarai isi perut dia. Lalu orang yang menari dia kata, Tuhan ada di sini. Tidakkah dulu dituan di dunia mengajak manusia ke arah kebaikan dan menegah manusia dari kejahatan? Kita benar, aku ajak manusia tapi aku tak buat. Aku larang manusia tapi aku berkaitan. Ya, ulama yang diputau pun sampai terbarai. Ada ulama yang terbarai pun dalam neraka kubur. Ya, apabila mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Dia ajak orang. Dia ni tak ada pusing, tapi dia ajak orang. Tapi dia sendiri babas. Kalau dia pusing pula ayat Quran, itu lagi dasar. Bahawa jangan dijadikan hujah atas kami, ya di dunia wal ukhra, mana di akhirat. Dan bahawa sebenarnya dipeliharakan kami daripada syaitan dan tentunya amin. Terus daripada apa? Ilmu nafi'. Ya, dia mengetahui akan makayil syayatin wa wuruhi. Dia mengetahui akan tipu daya syaitan dan maknanya kejahat syaitan dalam merosakkan niat dan tujuan asal kita dalam ibadah. Syaitan masuk dalam tujuan lain, dalam minat tujuan lain tadi. Masuk kali utama dia suruh ke stop yang buat ibadah. Kalau orang boleh buat, masuk dia pula. Ya, sampai tujuh. Maksudnya apa? Detail ni dia menghambat kita tadi. Sebab kata syaitan kalau syaitan macam anjing. Anjing kan kalau dulu orang buat rumah punya kahwin, kalau dia buat sebelum kahwin dalam bulan. Jadi tulang-tulang kalau dia dah dia baru. Bila kita halau dia lagi, dia tak lagi terus. Pusing dia kan terus masuk ke sini pula. Dia lagi sini dia masuk ke dalam pula. Jadi tujuh lorong Imam Ghazali kata. Syaitan masuk. Kalau dari sini dia pusing. Kalau dari sana dia pusing. Ya. Last kali kita apa? Kalau orang tu nampak ikhlas betul, last kali dia jawab, kau buat ibadah. Ikhlaskan amal. Jangan kira orang. Cantik bunyi kan? Tapi ujungnya apa? Suruh kau mati jaskan kepada kita. Ini banyak yang lain. Dia pakai kaedah. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ini pepatah pakai. Pepatah ini balik dari hutang. Ya, maknanya dia buat amal, dia suruh ada niat supaya orang mengenang jasa, supaya orang membesar-besarkan dia. Walaupun pada mau untuk besar ambil amalan ini. Sebab ibadat dengan benar semata-mata billahi ta'ala. Wa ridwanu minallahi akbar, ridha Tuhan yang paling besar. Man wajada Allah tidak boleh syait, man faqala Allah boleh syait. Yang berdapat Allah Ta'ala dan pada hari dia dapat segala-galanya. Yang perlu
jemput akan ditata, dijemput segala-galanya. Maka kalau adalah daripada kelebihan ilmu demikian itu, dan maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang kasih dirinya kebaikan, hendaklah ia ijtihad bersungguh-sungguh atas kadar kuasa pada menghasilkannya. Ya, imma dia mengaji ke mana tu? Belajar. Ya, universitas ni Kelantan, Patani disebut mengaji ke mana? Pengajian. Ya. Ada orang sedap sikit. Dia mengaji mengaji Quran. Kita kena banyak mengaji dia kan. Dia pun guru dia buat 3-4 Quran. Dia ada pasal. Tak kata dia mengajinya. Orang itu mengaji pada pengajian. Mengaji ke mana? Pengajian. Belajar. Ya. Imma dia mengaji, mana belajar, atau imma dia mengajar. Semua itu menjadikan apa? Pertambahan ilmu dan keberkatan. Wa imma dia menolong, menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah tugas semayang yang ditunjuk, yang memberi manfaat kepada agama. Istimewa pula dikalau lebih lagi. Sabda Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Ad-dalu 'alal khair, mana orang yang menunjukkan atas kebaikan, maka kafa'ilihi seperti fa'il orang yang membuat, seperti orang yang mengerjakan dia. Seorang ni kadang-kadang dia tak sembahyang, ya, jadi kita ajar, alhamdulillah dia mahu tidak sembahyang, kita ajar, ya. Sepanjang hayat dia sembahyang itu tidak dapat pahala, ya, tidak dapat pahala. Dan Allah Ta'ala pun dah beri kepada orang yang katakan fa'il, orang yang buat, yang menunjuk dan sebagainya. Semua pesanan daripada baginda Rasulullah SAW, pimpinan agung. Dari sabda Rasulullah SAW, iza mata banu Adam in qata amal illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilm yuntafa'u bihi aw waladin salihin yarmunahu. Apabila mati saja anak Adam, semua anak Adam dia akan sampai ajal. Cepat dan lambat dia. Tugas amalnya melainkan 3 perkara. Sedekah jariyah. Jariyah mana yang terus berlaku. Suatu haram bagi kita memusnahkan jariyah. Ada orang ini mesti baik suruh buat bau. Macam mana jawab? Suruh baik-baik suruh dua suruh. Ada tak sama dulu. Mama-mama rumah sari lagi boleh pakai, dipakai dulu. Nak tambah-tambah. Ya. Selagi benda boleh guna, kita kena ijazah ke mana. Sebab selagi orang pakai pahala itu sentiasa berjalan. Di dalam alam barzakh apa? Besar. Tiba-tiba dekat dia habis, putus. Orang tu dah tahu dia nak usaha lagi kan. Tidak balik. Dia pulang dekat belajar dia. Oh, tak ada besar zalim. Baik. Allah. Atau sedekah jariyah. Mana yang berlaku, mana yang berterusan. Seperti wakaf. Ya. Atau dia memberi manfaat orang dengan dia. Atau ilmu yang memberi manfaat. Atau ilmu dan tinggal. Atau ilmu yang tak mahu. Ataupun ilmu yang ambil manfaat orang dengan mana belajar. Dia mengajar, belajar dan sebagainya. Atau anak yang saleh mendoakan dia bagi. Anak saleh, apa sebab anak saleh? Ia ada ulang. Betul anak tak dipanggil saleh kalau dia tak doakan bapa. Buat dia buat ibadat tadi, bapa dia tak doa. Termasuk jumlah anak saleh. Ya, anak yang saleh mana anak? Ia ada ulang. Dalam hadis yang dikait salihin, ia ada ulang sifat. Jumlah itu sifat bagi saleh. Anak saleh yang mendoakan bagi bapa. Habis maka bergerak lintas pada khatir yang naif, yang hakir lagi fakir. Jawatan Syedau Petani. Tergerak dalam hati dia kata, dia nak lintas, nak mengarang. Ya. Hamba yang naif, yang fakir, serta sedikit makrifat, Masya Allah. Pada Nabi Wali Ustaz Syedau Petani dia min ahli al-Qutwah. Ya. Daripada ahli al-Qutwah. Dalam keadaan sufi dia panggil ahli al-Qutwah, orang yang mungkin sangkai. Ya. Sebab tuan tengok kitab Syedau, semua kitab dia khatam di mana? Masjidil Haram. Dia di taman kitabnya pada waktu sedang di Masjidil Haram. Semua kitab ni. Dan kita masa dia orang bertani di perkara ke sana, ada cerita dia. Cerita dia ni tiap-tiap hari
Lepas dia uruskan urusan dia dengan ibu dia semua, bapa dia ada yang berusia semua kan, bawa ke negara, masuk ini utang. Ini utang, ada tangkap balik, orang kata. Itu karamat Sayyidina Al-Fatah. Tiba satu masa musim haji, orang bertanya berjadi nampak di sana. Daud balik ke sini dia datang. Sejak daripada terus dan ambil keputusan, dia takkan balik lagi. Punya takut untuk takut amal dia dikekal. Ya, sebab jalan makrifat yang ada sebab besar dia apa? Dia tidak minat dia dikekal. Ya, sifat dengan dia. Dalam hati kita lebih suka kita tak dikenal. Kalau ada suka dikenal, suka masyhur, itu bukan jalan ahli. Sebab suka dia bagian mahabbah, hub kasih. Bila kita kasih makhluk kat kita, dia bermakna apa? Hati kita sudah diikat dengan makhluk. Macam mana nak jalan ke Tuhan? Tak ada jalan. Sebab warid dia sampai Aurada alaikal warid yatasallama min yadil aliyah wa yuharrik min rikil asal. Warid dia sampai di antara dia apa? Dia menyelamatkan kalbi kamu daripada dipegang oleh makhluk. Sebab tu bila baca warid dia tengok kalbi dia. Sebab bila baca warid di antara kamu dengan soalan kan, kaifah kamu, macam mana suasana hati kamu. Kita tengok doa amalan, tengok dia main zikir. Untuk zikir satu lagi waktu untuk pergi paling kuat 100 ribu kita tengok. Itu dia panggil apa? Dia panggil apa kan? Yang pertama saya istighfar. Seorang takkan dapat futuhat melainkan awal istighfar billah. Dan istighfar itu dikira daripada adat zikir. Kalau hati dia menunggu dia macam zikir dia banyak. Mana dari tuan setengah daripada tanda. Kalau tu zikir 70,000 dia zikir 20,000 dia menumpukkan bukan solo. Di angka dia akan dapat tanda pertama istighfar qalbi. Bila istighfar qalbi itu ada, kita akan tengok kaifal qalbi. Macam nanti dia perlu betul. Ada manis tak? Bila ada manis zikir, mana halawat dia dapat lazzatul zikr. Bila dapat lazzatul zikr, dia akan pergi kepada yang ketiga. Apa ketiga dia? Iaitu isyqun asyikani iza asyik ani wa asyik. Bila dia asyik dengan aku asyik dengan dia. Abang dah rafa aku hijab, aku buka hijab. Ya, itu yang ada. Bila dia asyik, tuan akan buka. Rafa aku hijab, aku akan buka. Jadi hijab akan buka kalau asyik tak ada. Itu bab simple. Jadi Syekh Abdullah Al-Fatani min ahli dua besar. Sebab apa ni dapat kemanisan? Dalam kalbi ni tak ada mafi kalbi wailun. Ada kalbi yang melainkan dengan Tuhan. Itu syarat besar. Allah. Jadi bila orang tahu saja kelebihan Syekh Dawud ni, dia buat ini terus dari pusat dia tak balik. Kita balik. Kita pula buat hari jasa mungkin kenal. Seorang tukang kipas, seorang tidak segi. Seorang bangan, seorang tolong. Segi juga tu dirangkan. Itu semua dia panggil apa tu? Ufuliyah. Berapa kata apa? Ufuliyah. Keadaan kebudak-budakan. Kalau kita buat ibadat, dalam kalbi kita ada orang atau orang pandang dia budak-budak, orang tak matang. Kalau kita farrik kalbak minal ayat, kosongkan kalbi kamu lain daripada ta'ala. Kaulah yang laku bin ma'arif al-asrar, dia akan penuhkan ma'rifat, sir, yang anwar dan sebagainya. Ya, kosong tadi. Habis itu. Maka bergerak dalam hati kami kita sedang al-Fatihah tadi. Ya, itulah apa yang gaib dia punya wajah tawaduk. Yang hakir yang ini pada hati orang hebat. Ya, serta sedikit makrifat pula pada hati wali besar dan pengetahuan. Tetapi atas Allah Taala i'timad dia. Dalam perjalanan pertama rukun pertama yang besar, i'timadu qalbi 'ala Allah. Bersandar hati hanya kepada Allah. Bukan pada amal kita, bukan pada diri kita. Dia kena tutup tadi. Sebab dalam hikam yang mula-mula mata pertama i'timad. Inna alamat yang i'timad 'ala al-amal nuqsan raja inda wujudi salat. Baca masalah i'timad. I'timad qalbi pada lain Tuhan pun hijab. Jangan tutup. Tapi hamba i'timad atas Allah, berpegang hamba dengan Allah, bahawa beri taufik yang sawab, yang betul, iaitu siapa dia sekarang ni fakir yang muhtaj. Fakir ila Allah, bukan fakir harta. Yang muhtaj, yang berhajat ila Allah Ta'ala al-Ghani, yang Maha Kaya. Kalau kita nak dapat bantuan Tuhan daripada Maha Kaya, kita tahqiqkan fakir.
Kalau nak dapat bantuan dari Tuhan yang Maha Mulia, kena tahqiqkan hina kita. Sebab tu disuruh kita kenal diri, pandang diri kita. Apa diri kita? Minat naqais, segala kekurangan itu sifat kita. Bila kita tahqiq memandang, dia akan buka daripada sifat di Tuhan yang Maha Mulia, yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Siapa nama tuan pengarang yang masyhur ni? Ya, Syekh Dawud bin Abdullah bin Idris Al-Faqani. Ya, Faqana itu sikit kan. Sebab negeri tempat pendidik ni banyak pemahaman. Petani kita melaksanakan dekat 500 kawasan pondok. Bukan pondok kecil, ada kawasan kan. Ke sini satu kawasan pondok, di lepas sikit lagi satu kawasan lagi. Itu maksud. Ya, ke sekolah kan, satu sekolah kedua, satu kampung boleh di tempat kawasan pondok. Buku dan lain tu, kampung ini macam. Ya, fikir dekat apa di kawasan kalau pondok ibu kata di kawasan tahu lah dulu banyak. Dia balik. Yang tak balik duduk ujian kemukahan tu banyak. Sopan sikit. Jadi kawasan macam apa pergi kan. Keilmuan dan bertawar negeri ini. Bahawa menghimpunkan beberapa masalah yang sedikit daripada Abwaabul Fiqh, kitab fiqh, daripada kitab Mutahharah hingga akhir kitab Al-Ummahat dan Mahmud, daripada kitab yang muktamad pada mazhab yang dipatwa seperti mana Minhaj. Minhaj karangan siapa? Al-Imam An-Nawawi. Ya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, fiqh yang luas daripada mazhab lain, dia ada 3 mujtahid. Mujtahid mutlak di Imam Syafi'i. Mana yang manis tambata bikawa ini diistibat ukur dengan kaedah di sini. Kalau istibat ukur dengan kaedah imam, ada panggil mujtahid fatwa, awali mujtahid tarjih. Di sini mujtahid fatwa ada apa? Al-Imam An-Nawawi. Karena dia betul minhaj, bukan kata fatwa. Bawah dia mujtahid tarjih macam Syekh Ramli. Ya, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli itu mujtahid tarjih, dia mentarjihkan kalam atas. Dan segala syarahnya yang masyhur seperti Tuhfah. Itu syarah bagi Syekh Ibn Hajar. Dia amat Ibn Hajar. Dan Nihayah bagi Syekh Syamsuddin Al-Rabi Syirah. Dan Mughni Muhtaj itu bagi Andamah Khatib Syarbini. Semua itu disyarahkan. Ia adalah kitab Minhaj. Minhajul Talibin, bukan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu karangan akhir bagi Wali Besar Ulama Besar Al-Imam Al-Ghazali. Ini kitab fiqh Minhajul Talibin. Dan syarah Damiri dan Fathul Wahab. Ini semua kitab pilih dan Fathul Wahab, masya-Allah. Dan juga boleh mengaji macam dalam lecak jalan yang payah ibarat di tinggi. Siapa yang karang? Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia belajar umur dia betul 40 tahun. Orang belajar. Orang seorang dia jawab itu orang nak belajar orang ditahan. Akhirnya mana mufti dalam mazhab Syafi'i satu dunia yang tak pegang kitab ini. Ya, dan dia merupakan orang yang alim syariat dan hakikat. Dan kitab Fathul Rahman dia ada kitab Ibn Ruslan syarah dia Syekh maknanya Zakaria Al-Ansari. Dia bersama dengan kita. Yang cerita macam Sidau tadi kan dia tutup. Satu hari seorang ibu asli buta asli. Dia buat dan ibu habis tak baik-baik. Akhir sekali dia jumpa Zakaria. Zakaria Al-Ansari kata, kau keluar dari kampung. Syarat pada surat berdoa, kau akan keluar dari kampung. Dan aku berdoa insyaAllah, kalau sekiranya dimakbulkan mata kamu terbuka ni, kau jangan balik lagi kampung selagi aku ada. Dan pada demam kau mati, baliklah. Wali besar ulama besar takut sangat dipuji dan dimasyhurkan. Kita pula kalau puji itu wah hebat yang tak tahu tak boleh. Wah, yang dah tak kenal anak siapa, lagi usaha setan. Ya, atau jalan sufi kena padamkan. Irfan juga fil ardi umum. Tanam di kaum dalam bumi sunyi. Ya, bagaimana macam malam depan benih yang tak ditanamkan dan seperti itu. Bawa kelapa yang cantik kena gali lubang tanam. Kalau kita lepak dia tak boleh tumpang. Itulah kalau ini. Tanam kita dengan Tuhan. Orang tak kenal kita terlalu baik. Ya. Sekarang ada tu ada dia cek glamour kan glamour dia tak jumpa jalan marifat. Kalau dia ada dalam kalbi dia glamour je. Kalau ikan gelam dia itu boleh goreng dia ni. Tentang syarah dia dan syarah tahrir tadi ulama di surah itu tersah. Dan bagi Syekhul Islam macam dia Syekh Zakaria Al-Ansari, ialah dipanggil pohon kitab ini.
Di kitab Mughiyah ni diambil daripada apa ni? Kitab besar ni. Ada Tahrir, Syaratan Ibnu Lubab, Fathul Wahab, ya, dan bagi segala syarah Minhajul Talibin, Tuhfah, Nihayah semua dalam. Syukur kepada Ta'ala, itu doa apa? Terjemah tadi. Kemudian kebaikannya dan tertibnya, ya, serta beberapa hasyiah dan seperti Munabiri, Hadab dan Syarqawi dan lainnya, mazhab Imamul A'immah, imam segala imam Sultan Ummah, siapa dia? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Imam Syafi'i ni radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dia ulama besar, mana di tarekat kita tadi Imam Syafi'i yang minta dia besar. Siapa perlu tadi Imam Syafi'i? Syekh Ma'ruf Al-Qarni. Syekh Ma'ruf Al-Qarni. Syekh Ma'ruf akan kita aku mengajar dalam 40 tahun. Menyangka ia aku mengajar beda zahir yang mana dia kalau dia pun Nabi. Syekh Ma'ruf Al-Qarni pernah berlaku istilah masalah kiblat. Ya, orang kata kiblat sini, orang kata sini. Syekh Ma'ruf datang ditunjuk tu kiblat. Berdoa nampak apa tu. Terus sinar dia keramat besar ni. Dan satu lagi maka aku sebutkan setengah daripada manaqib radhiyallahu anhu Syafi'i yang mengambil tabaruk, iaitulah Hibdul Ummah, dan dia adalah Sultanul A'immah, namanya Muhammad. Nama Imam Syafi'i apa? Muhammad. Ya, kunyahnya ialah Abu Abdullah, anak Idris, anak Abbas, anak Osman Syafi'i, datuk yang empat. Jadi Nabi Syafi'i ambil datuk yang keempat, Syafi'i. Muhammad bin Idris, itu anak Sa'id dan anak Ubaid, anak, ya, Abdul Yazid, anak Hashim, anak Muttalib, anak Abdul Manaf, anak Datuk sendiri. Ya, ini mana datuk bagi dia kita Rasulullah SAW. Dan bahawasanya SAW itu Muhammad SAW, anak Abdullah, ya, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Dan inilah kita nasab yang amat besar, ya, keturunan Imam Syafi'i bertemu dengan tentang di atas. Dan katakan nasabul ka'an alaihi syamsi duha nuran min farqis sabahi umuda ila akhir. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum sallallahu alaihi wasallam. Arif namsak litadbir hidup. Wa ma qama bihi ghairu anta la taqumu bihi li nafsi. Arif namsak, senangkan, merehatkan olehmu akan dirimu dari bertadbir. Rehatkan qalbi kamu. Kalau kita nak pakai qalbi dan jasad tak sampai ke Tuhan. Jasad sampai ke mana? Dia mahat. Tu nokta akhir. Jasad kita jaga orang, besok bila dia berpisah roh, orang pun mandi gitu. Kapan kan dia? Semayang kan dia, usung dia, bawa dia mahat. Yang ni orang nanti perlu jaga. Yang kita nak jaga dalam hakikat insan, dia boleh mengenali Tuhan. Dan dinamakan ini berbagai nama roh, sil, syaraf dan macam. Jadi jalan antara dia adab dan untuk sampai ke hadirat Tuhan, kalbi kita dalam bab tadbir jangan ada kerisauan. Allah Ta'ala ada jamin contoh yang banyak maksud tersangkut bab rezeki. Ya, nak makan apa, besok mana apa, ya, ini banyak. Kadang-kadang nak maju gambar di sana, nak masih kan. Dia cakap boleh buat murtad orang. Dan Quran kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melanggar dalam hukum mereka rezeki dia semua dalam jaminan Allah. Bahkan malaikat maut dalam hadis diharamkan malaikat maut mengambil nyawa seseorang sekira ada lagi sebutir rezeki yang Tuhan dah tentu untuk dia belum dimakan. Malaikat nyawa untuk dia nyawa. Jadi buat jaminan rezeki. Tapi jaga di banyak sini banyak manusia tersungkur. Sebab apa? Tembakan syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan membisikkan kamu dengan kefakiran. Baik saya sudah susah, apa yang susah hari ini. Sehingga manusia sudah syak dengan Allah Ta'ala merosak hubungan. Ya. Jadi lihatkan. Oleh kerana Tuhan dah jamin, jadi maksudnya apa?
tanda seorang beriman dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada yang berada mana tahu bumi mereka rezeki dia Tuhan yang jamin, hati dia terus lapang. Bab rezeki langsung dia tak ada susah, lapang. Tak ada. Ada muzahir, zahir ada gila pergi kita tahan muzahir. Syariat zahir dan dia dah ada daun yang ada gila. Kita tahan kita bincang dalam pagi. Yang ada sedikit pun perasaan apa? Perasaan syak ataupun ragu tentang bab rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana sobat dari mereka lain semuanya bagaimana mereka di zaman dia ulama itu dan semua wan tanam dia tengok dan memang wajib segi syariat menghadap kiblat, menghadap mayat kiblat. Ya, Syekh Yazid Al-Bustami yang menimpa itu. Jadi bila dia buka balik pencuri kubur, dia buka balik kubur macam mayat terbalik. Dia ambil kain kapan baru tu dijual tu kerja. 1,000 orang saksi seorang yang akan menghadap kiblat. Ada semua terbalik. Dia takut. Dia jumpa Syekh Yazid, ya, apa maksud ini ya Syekh? Itulah orang yang tak yakin dengan rezeki Tuhan. Dia semayang, dia sujud sebelum tadi. Tapi kalau rezeki, kita tutup tembak dia juga. Dia nampak rezeki pula daripada dia. Dia yang susun. Oh, bapak. Dan sebab tu padamkan dulu. Istilah sebenarnya panggil apa? Panam. Berbolkan. Panam dia. Kau jangan buka dia. Ya, al-sayyid la ilaha illa ba'dal fana. Jalan depan dia tak menjalan depan. Lain bersama daripada mengalami fana. Banyak. Kau tuan buka. Jadi tanda dia benar-benar yakin dia senang lapang hati dia. Artinya daripada berfikir dalam pekerjaan put dan rezeki, put makanan asasi. Ya, kalau kita sini padi beras, tanda gandum. Dan barang yang lain daripada barang yang maknanya mengganggu akan qalbi tadi. Daripada barang yang lain, ya, ditakuti. Mana yang paling takut? Kau pernah makan, sebenarnya makan gila dan walai makan juga. Dan barang yang diharap dan kembalikan olehmu kepada Tuhan. Ya, nama Allah Ar-Razzaq, ismun minal asma. Satu nama daripada Tuhan ialah Ar-Razzaq. Sebab itu jangan kita makan, minum, pakai, guna, ambil, ya, rezeki Tuhan melainkan kita kena pandang Ar-Razzaq. Ya. Azam min fadli Rabb. Ini kurniaan Tuhan. Betul keadaan kita kena kenalkan dalam dua suasana. Berarti urusan ada kala Tuhan beri kita nikmat, ada kala dia uji apa dulu. Tidak saat. Maka sila kenal Tuhan dalam dua saat. Mata apakah asyhadaka billah wa mata mana asyhadaka kafar bahwa fi kulli zalika muta'alliq ilaih. Ya. Mata apa bila Tuhan beri kita kurniaan yang berbagai-bagai sila tak nak kira nikmat Tuhan. Sebenarnya asyhadaka billah dia sebut kita musyahadah pandang akan nama dia asma. Al-Bir, mana Tuhan yang melakukan memberikan ihsan dan kasih sayang padamu. Pemberian itu sudah al-bir. Mana dan bila dia blok, orang sihat dia sakit, orang senang dia susah, aku senang dia sebenar. Asyhadu al-Qahar, dia menayangkan kita nama dia al-Qahar, yang maha keras dia tadi ada. Jadi dia nak kita mengenal dia dalam tiap-tiap keadaan. Maka apakah asyhadu kami mata mana asyhadu bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dan dulu keadaan dia nak ta'aruf. Tuhan nak memperkenalkan kita dan dulu keadaan dia ulur dia tadi. Dia ulur kita kenal, dia tadi yang kita kenal, alhamdulillah. Ya, jangan dia ulur dia babas, dia tadi dia meminjam. Kita kenal Tuhan. Habis itu golongan mahjub terhijab hati dengan Tuhan. Dan tak ada bala paling besar dalam dunia apa? Mahjub qalbi kita dihijab dengan Tuhan. Fasababul azab wujudul hijab. Punca azab sebenar dalam dunia apa? Bila qalbi manusia dibimbing dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan kembalikan olehmu kepada Tuhanmu yang memerintah akan dikau dengan apa? Takdirnya, dan dulu engkau serta alat-alat di bawah kadang orang yang suci dengan ikhlas. Ya.
Dia suruh kita apa? Buang takbir, kemudian duduk engkau serta Allah. Apa untuk serta Allah? Bukan duduk pada kita tadi. Bila nafas yang kita pakai pada makhluk sebut dengan Tuhan, maknanya juga macam makhluk biasa. Ya, kita dengan Tuhan laisa kamitslihi syai'. Itu dasar besar. Jadi dulu maknanya sentiasa hadir kita dengan Tuhan. Qalbi kita sentiasa berlazat dengan Dia. Itu pun ma'allah. Kalau kamu serta Tuhan, wa huwa ma'akum aina ma telah serta kamu ma'iyah. Di bawah padang orang yang suci, di bawah orang cair, mana orang yang kalbi dia suci dengan Tuhan. Paling hebatnya Rasulullah SAW punya segala masyayikh. Sebab mursyid itu janji bangun malam-malam untuk minta, ya Allah, tunjukkanlah kami mursyid yang sebenar, yang boleh memimpin kami ke makrifat, ke arah makrifat dan semuanya. Contohnya yang tadi saya mesti kata betul cair sini. Bangun malam-malam nangis minta, ya, supaya tak lupa. Kalau ada bahagian bagi bukan Tuhan. Mursyid maknanya orang yang betul-betul arif dengan tanah, dia karam dengan asma, af'al, ya, dan dia boleh memimpin dengan itu. Mursyidul kamil. Dan tinggalkan olehmu akan takdir. Tinggal apa? Aitarkan di qalbi, dengan hati itu. Perasaan kita takdir. Apa maksud tinggal sini? Sedangkan dalam hadis Nabi kata at-tadbir nisbul ma'isyah, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Istimewa atau tinggal, kena faham makna. Tinggal sini makna tadbir, tinggal tadbir i'timadan ala tadbir. Berpegang dengan tadbir itu suruh tinggal. Usaha apa? Tadbir apa? Tadbir perancangan. Kasbun makna usul depan. Kita apa? Buat zahir. Dalam jangan, dalam pegang diri. Ya. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita dah berazam tawak, serahkan itu. Apa sebab terserah? Sebab keputusan bukan begitu. Ya, yang menentu hakikat ilahi, itu jalan. Tapi bila kita nampak penentuan itu dirasa kita, itu habis tidak. Dapat dah, ini saya buat. Kalau saya dapat, mana dapat? Oh, boleh jadi syirik penentuan. Itu bahaya. So, buat, tapi jangan terbabas. Tapi bila dipaham, dia boleh akan tenang, arif. Ya. Sebab orang masuk jalan ahli ma'rifat, orang yang dapat ketenangan sebenar. Dia kalau nak tenang dengan harta dia itu bohong. Dia nak tenang jiwa dia dengan banyak harta, bohong. Dia nak tenang jiwa dia dengan banyak uang yang menjadi jutawan, bohong. Sebab pecangan yang Quran. Quran kata apa? Ada bizikrillah tatma'innul. Tidakkan dengan zikrullah mana menghadap hati ikan hati dengan Tuhan, baru dapat tatma'innul qulub, hati kamu akan tenang. Maknanya apa? Yang lain bukan tak cari tengok ini. Ya, kita semua nak buat gembira di makan tempat opak di batu balik nemu bagi kayu. Ya, tak ada makhluk, tak ada semuanya. Waktu Nabi Ibrahim kata la uhibul afil, aku tak minat pada benda hilang. Kalau kita tamatkan hati benda hilang, dia hilang dia, nanti kita akan berdoa. Ya, tamatkan hati dengan dia yang kekal semua. Bahawa dia dapat nikmat semua. Ambil kalbak billah, tambah hati kamu dengan Allah Ta'ala. Itu penting dalam tarikat tadi. Kalau jalan dekat kita kita tak tahu, tak cerdas mana. Sebab dia tarik jaga ada dia dan sebagainya. Dan cari jalan. Bagi masa itu, orang bersyek wajib menala berikut walaupun akan berlaku. Itu adalah mursyid yang kamil sebenarnya. Itu menjadi keistian walaupun terbesar di ulama syariat. Sebab itu berlaku pada Imam Ghazali sini. Ya, tidak makrifat itu. Habis itu. Jadi antara orang yang lain. Sebab itu kalau nak dalam dunia ini hidup tak nak bisa cekkan para awliya. Sebab itu ada jamin. Ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semuanya para ketahui dan awliya dikasih Allah, tidak ada sebarang ketakutan. Tak ada sebarang hazan pun dia tak. Sebab apa? Sebab kalbi dia tak duduk alam mulki, kalbi dia alam malakut wal jawab. Dia dengan Tuhan. Yang berlazat dengan Tuhan. Dia berlazat dengan bahan makhluk. Akhirnya pening. Hilang dia pun bisa lupa. Satu, raja besar. Dia mendapat hadiah. Ya, satu bekas yang berbakar dengan pengaruh yang mahal lah. Kalau kita lagi ilmu, dia tunjuk pada seorang wali Allah. Ya Syekh, apa pandangan kamu dengan hadiah orang pada? Syekh itu kata, itulah balik. Bukan dia kau juga itu dia orang hadiah kau kata balik. Ada tunggu lagi. Tak berapa hari, pum, jatuh, boleh pecah. Hidung betul lah berdekat
bila pecah itu ni bahasa Belanda tanda seperti wadah. Kalau tak ada apa ada ni. Bila dah pecah bahasa penuh. Kalau saya sudah pecah. Jadi kalau tak ada tadi ada berlaku dia lapang. Jangan tampakkan dengan makhluk tak kedua. Makhluk dunia tak berapa tangan dalam kalbi kita dengan dia. Tak boleh selamat. Habis. Kemudian dan tinggalkan olehmu akan takbir bagi Allah Ta'ala. Serah kepada dia yang merancang dan siap yang mendirikan bagi dia perbarang yang telah diakui sebelum wujudmu, sebelum ada kita dah siap. Ma khassasallahu bil azal, punya siap pada azal. Itu tanda orang ahli marifat. Dia lapang dan dia tak ada sedikit pun perasaan budak, gulana, tension, body kau dah. Sebab jiwa dia sudah diangkat. Bukan dia alam mulki, bukan alam ma'rifat dengan Allah sebenarnya. Di mana alim nafsah itu menyerah. Jadilah jalan kamu jalan ma'rifat. Pada ada ma'rifat kau dia akan tenang jiwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan percaya juga Allah Taala sebenarnya bukakan jalan itu insya-Allah. Dan berapa bagi khairul tidak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad.